بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى wasiat kedua, tinggal perkara harus untuk mencapai maqam yang tinggi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala watrukil mubahati talaban litaraqqi ila al-maqamatil aliyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam watrukil mubahat, tinggalkanlah perkara-perkara yang harus, talaban litaraqi fil maqamatil aliyah, kerana menuntut ke makam-makam yang tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang dimaksudkan dengan makam-makam yang tinggi ialah makam-makam di sisi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah makam-makam di sisi Allah, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kedudukan kita pada sisi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mesti kena berpangkat di sisi dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bagaimana kita nak berpangkat di sisi dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak berpangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah meningkatkan
tingkatan kehambaan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Meninggalkan tingkatan kehambaan kita, maka meningkatlah kedudukan kita di sisi Dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa kita mesti berpangkat di sisi Allah? Kita mesti berpangkat di sisi Allah kerana berpangkat di sisi Allah itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah ketinggian kita di dalam syurga esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya berpangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bermakna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Bila mana dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, maka setinggi itulah kita dalam syurga itu. Dan semakin dekat kita semua dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka semakin dekatlah kita semua dengan Nabi kita dalam syurga esok. Sebab orang yang paling dekat dengan Tuhan ialah orang yang akan tinggal di syurga paling tinggi, iaitu syurga Firdaus. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syurga Firdaus ni Nabi pi. Syurga Firdaus ni Nabi pun suruh minta. Fa idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus al-a'la. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu minta syurga, mintalah. Kalau kamu minta syurga, mintalah syurga Firdaus yang paling tinggi sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang duduk di syurga Firdaus, maka hampirlah ia dengan tempat tinggal Rasulullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertempat tinggal lebih tinggi daripada syurga Firdaus. Jadi syurga Firdaus itu paling dekat dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga itu. Maknanya dekat dengan Tuhan itu ialah satu perintah. Sebab itu Allah sebut wasjud waqtarib. Fasjud waqtarib. Maka sujudlah engkau dan dekatkanlah engkau dan dekatkanlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi perintah dekat itu ialah perintah untuk kita meningkatkan tahap kehambaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini musannif rahimahullahu ta'ala mendatangkan satu di antara 1000 jalan bagaimana kita nak mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkedudukan di sisi Tuhan. Jalannya ialah dengan meninggalkan perkara-perkara yang harus. Dalam hukum ni ada 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima-lima hukum ni dia panggil hukum taklifi. Apa dia mana hukum taklifi? Hukum taklifi hukum yang diberatkan ke atas setiap mukallaf. Mukallaf isim maf'ul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mukallaf maknanya orang yang diberatkan ke asasnya hukum-hukum taklifi.
yang 5. Wajib, sunat, haram, makruh, sunat. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Wajib kita tahu apa itu wajib, sunat kita tahu apa itu sunat, haram kita tahu apa itu haram, makruh itu kita tahu apa itu makruh. Harus, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Harus ialah perkara-perkara yang kita buat yang tidak diwajibkan kepada kita dan tidak diharamkan kepada kita. Kalau benda yang wajib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena buat sungguh-sungguh. Kalau benda sunat, kita kena usaha buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau benda haram, kita kena tinggal sungguh-sungguh. Kalau benda makruh, kita kena usaha tinggal. Kalau benda harus, kena jadikan dia sebagai ibadat. Contoh, apa benda harus? Makan, minum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidur. Itu benda harus. Apa hukum makan? Harus. Selagi saya nak sarapan, wajib tak sarapan? Tak. Tak sarapan berdosa tak? Tak. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi makan itu kita kena bagi dia jadi ibadat. Macam mana? Aku ni kalau aku tak makan ni, aku mudarat diri aku. Jadi memudaratkan diri itu hukumnya berdosa. Orang yang tak makan pagi, orang yang akan kena gastrik, mesti dah. Sebab itu para ulama tibiyah senang lepas suruh makan. Subuh kita semayang, sarapan. Zuhur kita makan tengah hari. Zuhur kita mayang zuhur, kita makan tengah hari. Petang kita mayang asar, kita buat kudapan. Malam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maghrib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan Aisyah, mayang malam, kita makan malam. Jadi makna seiring dengan kita isi diri dengan pengisian rohani, isi seiring pengisian jasmani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doktor kami tak setuju kalau orang kecil manis tak makan nasi. Mana boleh kata dia, kita orang Melayu kena makan nasi. Sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak apalah, tak makan nasi. Orang Melayu kena makan nasi. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi contoh macam pagi-pagi macam ni, kamu nak belajar, kamu kena makan. Kalau nak makan terus masuk kelas, kamu nak makan lagi pukul 2, itu esok kena gastrik. Dah tak apa lagi lah, esok kena angin naik kepala, tu gastrik. Bila angin naik kepala, susah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pening, sakit kepala, nak ngaji macam mana? Kalau macam tu tak boleh kena makan pagi. Jadi kalau kita niat, aku makan ni sebab aku nak jaga kesihatan aku, jadi ibadat. Allahumma salli ala sayyidina, aku nak buat ibadat, aku nak mengaji. Bila kena gastrik makan, bila kena gastrik tak guna dah. Dia angin ni kena bagi turun bawah, bagi naik atas, mudarat. Sebab tu siapa-siapa yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak terkentut, jangan tahan kentut, ambil wuduk pula. Lepas tu bila mana dia tak kentut, dibimbangi, dia naik atas. Lepas tu bila tak apa lagi naik atas tu, kalau dia jadi ribut dalam perut, tadi teruk.
Semua tu mudarat kata. Makan pagi. Jangan siapa pun tak makan pagi. Kecuali berpuasa. Kalau kita niat puasa tak makan sok tak apa. Pasal apa? Sebab niat tu, aku nak puasa. Bila mana kita niat nak berpuasa, kita telah memberi arahan, isyarat pada semua. Hari ni no entry. Hari ni tak ada. Hari ni perut tak masuk. Jadi semua tu akan daripada hati ni akan bagi isyarat, sebab hati tu dia raja. Dia bagi pengarahan pada semua, hari ni tuan kita tak makan. Okey, semua patuh. Tapi bila mana kita tak puasa, kita tak niat nak puasa, kita tahan makan, niat menuntut nak makan. Tak gila, nak makan. Sagilah kita tahan ya. Dalam diri kita ni Tuhan buat ada hempedu. Hempedu ni masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita tahan makan, nanti akan keluar asid. Asid ni bila dia keluar asid, tu bahaya. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi asid ni malah apa? Asid ni sebab dia sudah dia perlu kepada pengisian, tapi kita tak bagi. Dia buat pasal. Jadi bahaya. Salah Sayyidina Muhammad. Makan, niat nak beribadat, niat nak mengaji, dengan kesihatan, maka jadilah harus itu ibadat. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidur. Sehari malam nak tidur pukul 9, ikut suka hang, tidak tak tidur pun. Bukan benda wajib pun. Malam ni pukul 8 tak mau tidur, ikut suka hang. Bukan benda wajib pun. Tak tidur tak berdosa pun. Tapi buat bagi jadi tidur itu ibadat. Macam mana orang tak tidur? Orang tak tidur ni mudarat. Maka sebab itu Nabi sebut, berikan kepada jasad kamu itu haknya. Kalau time ngantuk, tidur. Baca Quran, sahabat Sayyidina Muhammad. Tak mau tidur, akhirnya baca pun salah, berdosa. Masa tu masa tidurlah. Jadi maka jaga kesihatan dengan kita jaga tidur itu ialah satu kewajipan. Maka dia panggil harus itu jadi ibadat. Tidur malam, sebelum tidur niat, sehari aku dah bangkit tahajud. Jadi tidur kita 4 jam, 5 jam itu jadi ibadat. Sebab tahajud tak boleh buat kalau kita masih belum tidur. Syarat orang tu boleh buat tahajud, dia kena tidur dulu. Macam mana boleh jadi sembahyang tahajud kalau tak tidur? Maka tidur itu menjadi ibadat. Kalau kita niat aku dah bangkit tahajud, maka begitulah semua perkara masalah Sayyidina Muhammad mestilah dijadikan dia harus itu ibadat. Ini saya cakap atas makam syariat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Watrukil mubahati talaban litaraqqi fil maqamatil aliyah. Okey, benda harus ni dia bukan dosa kita ambil, dia bukan wajib kita buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau berlebihan itu mengurangkan darjat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu baju selai. Sehingga pada satu Jumaat orang kena tunggu dia. Orang tunggu dia baca khutbah. Dia terlewat sampai ke masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terlewat sampai ke masjid, orang menunggu.
Tengok-tengok baru sampai. Dia kata, aku minta maaf, aku basuh bajuku basah. Saudara Muhammad, aku jumuk, aku tunggu bajuku kering, baju selai. Pasal apa? Sebab mereka mengikut akan Rasulullah. Setiap orang sahabat tak mau untuk mereka lebih pada Rasulullah. Nabi baju selai, baju musim sejuk, baju musim panas. Kalau Nabi masuk musim panas, baju musim sejuk dihadiahkan pada orang lain. Bila nak masuk pula baju musim panas, Muhammad Sayyidina Muhammad, jadi baju musim sejuk dihadiahkan, pakai baju musim panas. Nak masuk musim sejuk, beli baju musim sejuk, Sayyidina Muhammad baju musim panas dihadiahkan pula. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad satu masa tersebar di kota Madinah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencerai isteri-isteri dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dicari di semua tempat, tak ada. Sayyidina Abu Bakar cari Rasulullah, Sayyidina Umar cari Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar cari Nabi tak jumpa, cari Aisyah. Cari Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah mana? Tak tahu. Apa buat apa kat Rasulullah? Cerita dia apa, isteri-isteri para sahabat ni, Muhammad Sayyidina Muhammad, mereka minta seperti mana isteri-isteri para sahabat. Isteri para sahabat mereka ada perhiasan-perhiasan, ada cincin, ada gelang, ada rantai. Tapi isteri Nabi tak ada. Isteri Nabi sebarang perhiasan pun tak ada, kosong. Siapa pun minta Rasulullah, boleh tak kami minta sikit? Mungkin hak seorang tu nak gelang je kot, mungkin hak seorang lagi nak cincin ke. Boleh tak Rasulullah? Mereka berpakat minta, jom kita pakat minta ramai-ramai. Jadi bila minta, Nabi terasa hati. Sebabnya Nabi dah tanam, Nabi dah didik. Dunia kita tak ambil. Kita duduk di dunia ni, kita tak ambil dunia. Kita duduk je, tapi kita tak ambil dunia. Nabi bukan tak mampu nak bagi. Kalau Nabi nak, Allah tukar semua bukit-bukit, gunung-gunung di Mekah itu menjadi gunung-gunung emas. Tapi Nabi tak mau. Nabi nak hak sana. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan Nabi memakai jubah yang tidak labuh itu sebagai isyarat kepada akhirat. Kenapa Nabi tak pakai jubah labuh? Sebab Nabi nak bakinya ialah di akhirat. Sebegitu Nabi kita mendidik. Tapi isteri-isteri Nabi mereka nak. Akhirnya Nabi terasa hati. Macamlah aku tak boleh bagi. Akhirnya Muhammad Sayyidina Muhammad, Nabi SAW meninggalkan isteri-isteri dia. Sayyidina Abu Bakar pergi cari Sayyidina Aisyah, mana Rasulullah? Tak tahu kata Sayyidina Aisyah, hang buat apa kat Rasulullah? Pang sekali. Sayyidina Aisyah ni bila Sayyidina ayah dia mai, dia nak mengadu lah pada ayah dia. Rasulullah hilang. Depa minta permintaan tu, Nabi terasa hati. Mai nak mengadu ke ayah, mai lari ke ayah, pang kena saling ayah. Sayyidina Hafsah pun sama juga. Akhirnya subhanallah, yang cari Nabi jumpa Sayyidina Umar. Rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duduk dalam sebuah rumah, Nabi tak mau jumpa siapa-siapa pun. Nabi letak di muka pintu bawa penjaga pintu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hang jaga pintu, aku tak mau jumpa siapa. Kata Rasulullah. Mai Sayyidina Umar
minta nak masuk. Nabi tak bagi, kata jaga pintu. Tolonglah, tolong pergi minta kat Rasul, aku dah jumpa Rasulullah. Sayyidina Umar ni dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kelebihannya dia dekat dengan Rasulullah. Sebab Nabi pernah sebut, kalaulah selepas aku ini ada Nabi, Umar lah Nabi. Itu tingginya makam Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar ni pernah satu masa ada Sayyidina Muhammad, Nabi keluar daripada bilik dia, belah kanan Nabi pimpin tangan Sayyidina Abu Bakar, belah kiri Nabi pimpin tangan Sayyidina Umar. Allah Sayyidina Muhammad. Para sahabat duduk dalam masjid. Bila Nabi masuk dalam masjid, Nabi pegang tangan Sayyidina Abu Bakar belah kanan, Sayyidina Umar belah kiri. Nabi jalan macam tu. Para sahabat semua tengok Sayyidina Muhammad. Ketika itu Nabi sebut, hakaza nub'atu yaumal qiyamah, beginilah kami akan dibangkitkan pada hari kiamat esok. Itu mulia Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya bila bawa pergi tanya Rasulullah, Nabi kata panggil masuk. Sayyidina Umar pun masuk, sallallahu Sayyidina Muhammad. Nabi waktu mana Sayyidina Umar nak jumpa tu, Nabi tengah tidur. Nabi tengah tidur beralaskan tikar yang dibuat daripada daun tamar. Kalau kita dulu-dulu dia panggil tikar mengkuang. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Bila dia masuk, Nabi kita bangkit dari tidur, berjalak belakang Rasulullah. Tengok berjalak belakang Rasulullah, menangis terus. Nabi kata, Umar, pasal apa? Engkau Rasulullah sebaik-baik manusia, tapi kamu tidur di atas tikar yang dibuat daripada daun-daun tamar saja. Sedangkan raja-raja Rum dan Parsi mereka tidur di atas tilam-tilam yang empuk. Ketika itu Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, Umar, bukankah kita dah berprinsip, kita tak ambil dunia, kita ambil akhirat. Itu prinsip Rasulullah. Kita tak ambil dunia, kita ambil di akhirat. Sebab itu para ulama sufi sebut, sallallahu Sayyidina Muhammad, siapa-siapa yang dunianya lebih, akhiratnya kurang. Jadi siapa-siapa yang nak, sallallahu Sayyidina Muhammad, siapa-siapa yang nak akhiratnya lebih, ambillah dunia kurang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi siapa-siapa yang dunia dia kurang, dia lebih di akhirat. Tapi siapa-siapa yang dapat dunia lebih, ini bukan kehendak, pilihan Allah. Hang duit banyak, hang kereta besar, hang rumah besar, hang jawatan ada, hang ada nama, ini ma qusima lahu, yang diberikan pada dia. Gantikan semua itu dengan akhirat. Orang yang lagi banyak duit, lagi banyak kena infak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang lagi banyak harta, lagi banyak kena buat transfer ke akhirat. Yang nanti dia transfer ke CIMB, Maybank, itu dia reti transfer. Tapi nak transfer ke akhirat tak reti pula. Dia kata, ada aplikasi tak? Tanya aplikasi je pula. Tak perlu aplikasi, ada faham, ada apa hang bagi ya. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Hari ini Allah mudahkan pula. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Di ujung jari ya. Pagi-pagi sekah subuh RM5, esok RM5. Ada pakai barcode. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Ada MAE, ada Go. Semua tu Sallallahu Sayyidina Muhammad. Senang ya nak bagi. Dulu nak kena pergi cari orang. Lah ni masalah Sayyidina Muhammad di hujung jari ya. Transfer ke akhirat. Zahir macam transfer dalam bank orang, sebenarnya transfer sama ke bank di akhirat. Jangan pernah dalam hidup ni kita gagal untuk bersedekah dan berinfak. Lebih-lebih lagi bulan puasa esok. Saya nak buka lagi ni pada musim dan muslimah, masalah Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, iaitu infak berbuka puasa sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk anak-anak dan warga darsa di pondok ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sagi imsyarbuh dalam grup kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi dah puasa tak lama dah ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi bagilah berapa nak bagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk saham akhirat kita, insya-Allah. Qala watrukil mubahati talaban litaraqi fil maqamatil aliyah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak ketinggian pada sisi Allah, jadi kurangkan perkara-perkara harus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kurangkan perkara-perkara harus. Kita boleh ambil lebih, tapi jangan ambil lebih. Contohlah, ada seorang kawan saya tu, mudir madrasah juga. Dia kata, kalau kita nak beli kereta, kata dia, sallallahu alaihi wasallam, jangan ambil hak atas sangat, ambil hak pertengahan. Kalau Toyota Vios tu adik, sallallahu alaihi wasallam, Camry tu abang sulung, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal dia ambil hak abang tu, kata dia, ambil abang tengah, apa dia, Altis, kata dia lah. Jadi maknanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau ambil bawah sangat nak pi mengajar-ajar letih. Kalau ambil mahal sangat, hebat sangat, ambil yang pertengahan. Jadi likullil umur awsatuha, bagi semua perkara ada hak pertengahan, ambil yang pertengahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Sayyidi Al-Mursafi rahimahullahu ta'ala, la yasihu li muridin qadamun fil iradati hatta yatruka fi'lal mubahati wa yaj'ala makana kulli mubahin tarakahu ma'muran syar'iyyan min mandubin aw awla wajtanibal mubaha ka'annahu manhiyun anhu karahata tanzihin, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengajar kita pada pagi ini ialah guru infak 1, guru infak darasah 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Nazar Sekeluarga, Suzi Sekeluarga, Abdul Rahim Abdul Samad, Rozani Nasruddin, Muhammad Satria Budiman, Hasiza KL, Haji Zali dan Rozita, Umi Sekeluarga Abangan Haid, Sayang Ummah, Nur Aini dan Rozaimi Sekeluarga, Nur Haidah Hussein, Nur Adiana, Imran dan Aminah, Zarinah Talib, arwah ibu bapa Cik Iyah dan Hashim, hamba Allah Jitra, hamba Allah Sungai Merap, Alia Syamsul Fahmi Sungai Petani. Doakan Allah kurniakan kembali pendengaran kepada beliau, amin. Siti Aisyah Ismail Sungai Petani, doakan saya dikeluarkan daripada segala kesepitan hidup dan mendapat jodoh yang baik-baik, amin. Cik Asliza KL, khususnya anak anda Faris Daniel, sempena ulang tahun kelahiran yang ke-20 pada Khamis 9 bulan 2 2004. Semoga dipanjangkan umur dalam taat dan menjadi anak yang cemerlang dunia dan akhirat, amin. Dan juga Sahabat Sayyidina Muhammad, hamba Allah Teluk Cengai Kuala Lumpur, dan Hasliza Perak, mohon doa sempena hari lahir saya hari ini. Allah panjangkan usia dalam taat, kesihatan yang baik dan dirahmati hidup dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Doakan insya-Allah pendengar-pendengar kita semua selalu mendapat rahmat
Allah bagi sihat, Allah jauh daripada kemudaratan, Allah angkat darjat kita, Allah murah rezeki kita, Allah jadikan kita sebaik-baik hamba dia, Allah jadikan kita mudah urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.